Surah ke-26 iaitu Surah Asy-Syu'ara mempunyai 227 ayat dan membawa maksud para penyair. Nama surah ini diambil daripada ayat 224 dan diturunkan di Mekah. Pada waktu surah ini diturunkan, Rasulullah SAW begitu terganggu untuk membetulkan kesalahan akidah orang Quraisy yang sangat mencabar. Salah satu tuduhan yang dilemparkan terhadap Nabi SAW adalah baginda merupakan seorang penyair dan Al-Quran adalah hasil keseniannya. Surah Asy-Syu'ara menyangkal tuduhan ini. Rasulullah SAW tidak pernah belajar membaca dan menulis. Malah, Al-Quran mencabar sesiapa sahaja dari kalangan jin atau manusia untuk menghasilkan semula Al-Quran yang sempurna. Sehingga kini, tiada siapa yang dapat menyahut cabaran ini. Surah ini yang menyentuh mengenai para penyair memberikan dua implikasi. Pertama, ia membuktikan bahawa Al-Quran bukanlah buatan manusia. Dan kedua, halal dan haram bidang puisi ini dan bentuk seni yang lain bergantung kepada banyak faktor seperti niat dan tujuan seni itu. Surah Asy-Syu'ara dimulakan dengan ayat-ayat untuk menenangkan Rasulullah SAW serta mengenai alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas pengenalan surah ini, bermula dari ayat 10, satu tema yang konsisten telah diketengahkan secara berterusan dan berulang-ulang melalui 7 kisah kaum Nabi-Nabi. Ketujuh-tujuh kisah-kisah Nabi ini iaitu Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Syuaib alaihissalam menceritakan bagaimana Nabi-Nabi ini berdakwah kepada umat mereka dan akhirnya mereka semua dimusnahkan setelah terus ingkar kepada mesej yang dibawa Nabi-Nabi ini. Secara tidak langsung, surah ini memperingatkan bahawa terdapat dua pilihan, iaitu pertama, menerima Allah Subhanahu Wa Taala melalui melihat kebesarannya di sekeliling mereka, atau kedua, menunggu kemurkaan Tuhan suatu hari kelak. Kedua-dua pilihan ini pula selaras dengan penggunaan nama Allah yang menunjukkan kemurkaannya dan juga kerahimannya, iaitu kalimah Al-Aziz yang maha berkuasa dan Ar-Rahim yang maha mengasihani dalam surah ini. Kedua-dua Al-Aziz dan Ar-Rahim digunakan dalam surah ini berulang-ulang. Pada bahagian akhir surah pula, surah ini mencabar orang-orang kafir berfikir, mengapakah mereka tidak menerima Al-Quran yang diturun dalam bahasa Arab mereka sendiri yang jelas difaham. Sekiranya mereka terus berlaku zalim, mereka pasti akan mendapat azab yang dimaksudkan suatu hari nanti. Allah juga beritahu bahawa Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dan syaitan telah dijauhkan dari mendengar wahyu dan menurunkan Al-Quran. Seperkara yang begitu mengagumkan ialah 5 daripada 7 Nabi dalam surah ini telah melafazkan pesanan yang betul-betul sama walaupun mereka hidup beribu-ribu tahun bezanya. Ia adalah, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kedua, aku adalah utusan yang amanah kepadamu. Ketiga, maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Ini ada disebut dalam ayat-ayat berikut, iaitu Nabi Nuh ayat 106 hingga 108, Nabi Hud ayat 124 hingga 126, Nabi Saleh ayat 142 hingga 144,
Nabi Lut ayat 161 sehingga 163 dan Nabi Syuaib ayat 177 sehingga 179. Kandungan 1 hingga 10. Dedikasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukti semula jadi dan rahmat Allah. 10 hingga 68. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Musa, dialog Fir'aun, pertandingan sihir, pembinasaan Fir'aun. 69 hingga 104. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Ibrahim, amaran penyembahan berhala. 105 sehingga 122. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Nuh, kaum yang ditenggelamkan air. 123 hingga 140. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Hud, iaitu kaum Ad. 141 hingga 159. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Saleh, kaum Samud. 160 hingga 175. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Lut, hubungan sejenis. 176 sehingga 191. Bukti melalui sejarah kisah Nabi Syuaib, kaum Aikah, adil dalam pengiraan dan sukatan. 192 hingga 227 adalah kesimpulan, jaminan dan amaran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan diturunkan oleh malaikat Jibril. Al-Quran tidak diturunkan oleh syaitan. Al-Quran bukanlah puisi ataupun syair. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ